Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan dan pengurusi majlis. Katanya pengurusi majlis untuk kuliah yang pertama yang akan datang naik sendiri je, kata dia. Seterusnya kepada jawatankuasa Surau Ubudiyah, pemimpin masyarakat, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan sahabat yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis ilmu yang kita hadiri pada hari ini. Dan mudah-mudahan majlis ilmu yang kita hadiri pada hari ini sesungguhnya adalah majlis ilmu yang amat disukai oleh Nabi. Dan ini adalah majlis-majlis yang sentiasa dilalui oleh para sahabat, para tabi'in dan para alim soleh di dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan himpunan kita ini, para malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya hinggalah ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna pada saat dan ketika ini antara saat yang paling elok untuk kita berdoa kepada Allah kerana ianya dianggap mustajab. Jadi kita berdoalah apa yang kita hajatkan, inginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan segala-galanya insya-Allah doa tersebut sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi bagi mendapatkan keberkatan pada hari ini, kita mulakan majlis ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada SU Cikgu Zul sebab memberi kesempatan untuk saya berkenal-kenalan orang sini kan. Duduk dekat je Taman Murni. Tapi yang saya tengok-tengok kenal-kenal, ada seorang saudara kat sini, Yuk Wancit. Saya ni kalau nak kenalnya, saya orang semua Perak, Ulu Dap. Kahwin orang sini. Kalau saya beritahu bapak mentua saya, confirm semua kenal. Pak Adam. Pak Adam, Pak Kocik kan. Surprise ya. Jadi duduk di sini, ngajarnya di Seberang Perak, sekolah rendah Seberang Perak. Isteri saya cikgu juga, sama dengan cikgu Sabki, Sangkat dua. Untuk kenal-kenal lah situ ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya ni didengarnya menggantikan Ustaz Mustafa sebab dia tak apa sihat dalam tafsir. Jadi insya-Allah lah, saya pun nak kata mahir tu tak ada lah tuan-tuan, tapi insya-Allah lah yang boleh kongsi tu kita kongsikan. Tapi janganlah sepenuhnya mengharapkan pada pengajian ini semata-mata. Tapi seandainya ada berpeluang untuk bertemu dengan guru-guru yang lain, jadi kita ambillah manfaat daripadanya juga ya, sebab sebenarnya ilmu berkenaan dengan tafsir ni cukup luas. Sebab kitab-kitab daripada para tafsir ni bukannya satu, cukup banyak. Jadi banyak himpunan-himpunan tersebut dan kita boleh ambil manfaat seluruhnya ya. Baik, saya tanya-tanya tu kita akan menggunakan kitab ni, Tafsir Juz'ul Amma. Cumanya sekarang ni stok tak ada. Kat kedai tak ada, kat kilang pun tak ada lagi. Jadi dia perlu order lah ya. Jadi saya rasa mungkin Cikgu Zul order kan. Tak ada lah. Jadi kalau ikut kitab tafsir ni, muka surat awal dia kita akan juzuk amal lah, juzuk 30, dia akan sentuh
surah juzuk ammah, surah amma yatasaalun yang mula-mula tu. Tapi dekat tempat-tempat yang saya biasa buat kuliah maghrib berkenaan dengan tafsir ni, saya minta izin lah, kita start daripada muka surat belakang. Kita start dengan qul a'udzu birabbin nas, tapi dia start dengan alhamdulillah, al-Fatihah dulu. Tujuannya tuan-tuan, sebab kita mulakan dengan surah yang kita biasa. Kita dah hafal, dah tahu, sekurang-kurangnya tak payah nak hafal dah surah tu. Makna kalau pula kita tolong kita hafalkan sikit-sikit agar boleh menjadi pedoman. Sekadar kita memahami maknanya tanpa mendapat penghayatan tak elok juga, ya. Jadi sekurang-kurangnya nak bagi jadi bila solat tu, memanglah orang kata kan, nak hafal banyak tu tak banyak, kurang-kurang pun kalau main maghrib tu, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, kan. Yang mana kurang lagi, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua pun qul huwallahu ahad juga. Dua-dua dia balun sama. Ada juga begitu. Tapi tak ada masalah. Sekurang-kurangnya bila baca tu naik bulu roma sikit. Allah rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang kita sebutkan tersebut, ya. Jadi di sini tuan-tuan memang bergaung tak apa. Ni masuk TV3. Saya ni baru baik demam, batuk tak hilang. Jadi senang sedih sikitlah batuk ni tu. Jadi tuan-tuan, berkenaan dengan tafsir ini, ianya adalah perkara penting, dan kita mengharapkan tafsir ini kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Tetapi yang kita cerita sikit lah benda tu kan. Surah Al-Fatihah yang saya biasa bawa menggunakan tafsir Al-Azhar karangan Profesor Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, salah seorang ulama terkemuka dekat Nusantara ni yang duduk dekat Indonesia. Yang mana surah Al-Fatihah yang saya biasa buat kuliah bulanan dekat masjid ni, sebelum ni tahun lepas lah, start bulan 1, bulan 11 tu baru habis 7 ayat tu. Maknanya satu kali jumpa tu maknanya adalah banyak pengisiannya. Bismillahirrahmanirrahim tu huraiannya cukup panjang, sebab dia kitab yang panjang, ya. Lebih-lebih lagi Hamka ni dia menyiapkan kitab tafsir Al-Azhar tersebut ada dalam 6 jilid, ya, 6 jilid. Satu jilid tebal ni ada 5 juzuk, ya, 5 jilid, yang mana separuh daripada penulisan yang dia buat tu berjaya dikarang secara sempurna di dalam penjara, dan selebihnya di luar penjara. Jadi dia menyiapkannya tu dalam tempoh berada di dalam penjara tu, akhirnya dia berjaya siapkan tafsir Al-Azhar tersebut. Hingga kan dia masuk penjara ni sebab kena aniaya sebenarnya, ya, kena aniaya. Hingga kan bila dia keluar setelah 4 tahun lebih dia di penjara kan, dia kata orang tanya kat dia, tak marah ke pada kerajaan yang apa ni secara membabi buta memasukkan kamu dalam penjara? Tak, aku bersyukur, kata dia. Sebab masa aku penjara tu aku bebas, kata dia. Maknanya bebas bagi orang soleh ni, bebas daripada macam-macam permasalahan, tetapi dia duduk seorang-seorang boleh menguruskan diri dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk umat. Walaupun pada hakikat pandangan kita melihat duduk penjara pun yang bestnya, kan, tersekat, terkongkong, diseksa, macam-macam lagi. Tetapi bagi dia itu adalah satu kenikmatan yang cukup besar, kerana dengan aku masuk penjara lah aku berjaya menyiapkan tafsir ini, kata dia. Allahu Akbar, ya. Jadi antara pemikiran yang dibawa oleh beliau dikongsikan juga insya-Allah dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan, ya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau boleh lah, ya, saya mengharapkan, ya, hari ni cadang-cadangnya tak adalah sampai kita nak buka kitab tafsir lagi. InsyaAllah lah kalau berkesempatan pada pengajian yang seterusnya, hari ni kita nak buka sikit apa pentingnya tafsir ni dalam kehidupan kita, ya. Penting ke tak penting? Orang kata penting, orang kata tak penting. Ada yang kata penting belajar tauhid dulu, kan, belajar fiqh dulu. Tak ada masalah, perkara tersebut tak ada masalah selagi mana ianya berkaitan dengan mendapatkan ilmu daripada alim ulama yang mana mampu membuatkan kita faham tentang agama kita. Cumanya berkenaan dengan Al-Quran ini, ya, ada apa? Ada peringkat yang perlu kita ketahui, tuan-tuan, ya.
ada 4 golongan yang perlu kita tahu berkenaan penerimaan mereka dengan Al-Quran ini. Yang pertamanya, golongan yang sekadar membaca. Membaca Al-Quran. Bagus ke tak bagus, tuan-tuan? Baca, bagus, tak ada masalah. Yang keduanya, yang keduanya membaca Al-Quran dan selepas dia membaca, dia membilik tafsir. Macam mana? Rasa-rasanya yang kedua ni lebih elok daripada yang pertama, sebab dia membilik tafsir. Golongan yang ketiga, dia baca Al-Quran dan berulang kali membilik tafsir. Macam mana? Rasa-rasanya yang ketiga lagi elok daripada yang kedua dan yang pertama. Yang keempat pula, dia membaca Al-Quran, membiliknya serta menghayatinya. Tu dia. Jadi di sini kita mengharapkan kita berada pada tempat yang keempat. Saya jamin insya-Allah kita ni daripada kalangan orang-orang mampu membaca Al-Quran, tafsir insya-Allah boleh kita baca. Kita nak dapat pemahaman yang begitu jitu dan tepat berkenaan dengan apa yang sering kita bacakan, tuan-tuan. Terutamanya surah Al-Fatihah ni. Sehari berapa kali kita ulang Al-Fatihah, tuan-tuan? A 15, B 16, C 17, D kesemuanya di atas. Mana satu? 17 kali kita ulang. 2, 4, 4, 3, 4, 17 kali kita ulang. Bermakna ada sesuatu yang Allah nak kongsikan daripada surah Al-Fatihah ini. Sebab daripada kita kecil sampailah waktu ini kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah ketika solat. Tak ada orang, aku boring lah baca ni surah Al-Fatihah, nak tukar surah lain lah. Tukar tak sah solat. Dan tuan-tuan, surah Al-Fatihah, ini soalan lagi ni. Saya tanya tuan-tuan, dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, amin, ada tak dengung dalam tu? Dengung. Nun mati ke, mim mati ke, tanwin ke, ada tak dalam tu? Dengung. Ada tak ada? Assalamualaikum. Dengar saya baca. Cuba perhati, ada tak dalamnya dengung dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dengung? Tak ada? Memang tak ada pun. Jangan takut, memang tak ada. Memang tak ada. Maknanya apa? Allah memudahkan bagi seluruh hamba-Nya untuk mampu. Jauh sikit ya. Okey. Dia rapat dengan ni kot. Okey. Baik. Tak ada kan? Bila tak ada bermaksud Allah memudahkan hamba-hambanya dari seluruh peringkat untuk mampu membaca Al-Fatihah. Sebab di dalamnya tak ada tajwid, tuan-tuan. Cuba bayangkan ada tajwid, tuan-tuan. Orang negeri Cina cara dia pelik sikit bunyinya. Yang India dengungnya lebih sikit pula bunyinya. Malaysia pula lain lah caranya. Sebab ada dengung tersebut. Tetapi tak ada. Bererti di sini, walaupun orang tu tak mahir tajwid, sekurang-kurangnya panjang pendek dia lepas. Dan itu memudahkan lagi bahawasanya mana-mana kampung yang ada surau ataupun masjid, siapa saja pun belayak menjadi imam. Tak perlu nak takut sebab panjang pendek tu tak ada. Tapi kena pastilah huruf tu sebutlah tepat sikit kan. Ainnya yang tu kalau settle, insya-Allah tak ada masalah dengan syarat-syarat tertentu. Ya, tu dia. Baik. Dan surah Al-Fatihah ni lagi, tuan-tuan. Saya ni sempatlah bergurulah dengan kawan-kawan yang mengaji dekat dekat Mesir. Cara membacanya, maknanya kita berguru betul tak aku baca ni, suruh dia check kita. Sedangkan kita memang baca daripada kecil lagi.
Rupanya ada silap juga tentang beberapa tempat di dalam menyebut surah Al-Fatihah ni. Ya. Kawan saya tu, kalau nak dikatakan, dia ni memang seorang yang cukup alim, hebat. Tetapi waktu dia berjumpa dengan syekh dia untuk belajar tentang membaca Al-Quran ini, surah Al-Fatihah ni, dia ambil masa 2 minggu nak betulkan. 2 minggu. Ya. Hari pertama dia pergi silap, tak apa, dia kaji balik, tanya kawan-kawan. Hari kedua, ketiga, keempat, hari kelima tu memang aku pergi ni memang confirm lulus, yakin sungguh dapat ni. Sampai-sampai salah kata syekh tu. Pergi balik check kata dia. Last kali cukup 2 minggu, syekh tu kok dah tension kan. Pegang mulut dia, betulkan lidah dia macam ni tu. Nak betulkan makhraj tu. Ya. Tu dia. Jadi saya tak adalah mahir sangat, tapi kaedah-kaedah dan teknik tu kita boleh kongsi sama-sama lah. Ya. Jadi kita try dulu bismillah surah Al-Fatihah. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sin tu keluarkan angin, baru masuk min. Bismillahirrahmanirrahim. Him, ha tu baris bawah, lepirkan bibir. Him. Ada orang kata buat senyum sikit. Maknanya dapatlah benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya baca, nanti tuan-tuan semua ikut ya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sin keluar angin, rah tu keluar angin, rahmanirrahim. Mim, sifat dia mim, rapatkan mulut. Mim, ya. Him, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, min, alhamdu. Du tu, dal. Kalau orang Perak, dal dia, lidah dia letak betul-betul dalam atas langit kan? Kalau Arab ni kata kalau langit, kalau orang Perak letak atas ni, kita ujung sikit sebelum jumpa gigi. Alhamdu, du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min, mi tu 6 harakat, 2, 4 ataupun 6. Mi katakanlah kita ambil 6, ya, mi. Cukup 6, lidah rapatkan ke atas langit, dapat huruf nun. Min. Min. Dia bukan min, bukan ya. Min. Cukup 6 harakat, naikkan lidah ke atas langit, dapat huruf nun. Ya. Dengar sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki, ki baris bawah, lepirkan bibir. Yau muncungkan mulut. Yaumiddin. Yaumiddin. Okey, dengar sekali lagi. Dan lepas tu kita ikut sama-sama. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, alif, ya, alif. Ya ada sabdu. Iya. Iya ni dia di antara tekan dengan tidak. Kalau terlalu tekan, iyyaka na', salah. Ya, dia kena antara salah satu.
Tidak terlalu tekan, tak terlalu tak langsung buat apa-apa. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain tu kalau tuan-tuan ada bermasalah, latihan dia macam ni. Mula-mula sebut a, kemudian masukkan ain. Dapatlah ain yang tepat. Kadang-kadang kita menggunakan hidung. Satu lagi, kalau rasa tak apa yakin, tutup hidung. Kalau dapat, betul. Kalau tak dapat, guna hidung sebenarnya. Itu betul. Tutup hidung. Kalau bunyi dia tak sampai kan, tu guna hidung lah tu. Dia nak guna sini je. Dia halqum keluar dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, ihni macam mana kan? Ihni yang saya sempat belajar dengan kawan saya. Ihni kadang-kadang kita je yang dengar. Ya, ihdinas sirat. Jangan terlampau tekan dada tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tu tak tepat. Dia ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sad dengan ta tebal lah. Sad kan, sad lidah kita di sebelah kiri ataupun kanan. Ta pun sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Siratal ladzi. Zal ni sifat dia nipis, tak seperti zai. Macam ra tu zai. Ya, dia zai ni dia bunyi dia z tu lebih sikit. Tapi kalau zal yang macam dal ni, letakkan lidah di belakang gigi kapak. Siratal ladzi. Siratal ladzi. Dia tak kena. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil ril tu baris bawah, lepirkan bibir. Ghairil dot ni tuan-tuan. Dot ni macam mana nak ni gigi atas kapak ni. Ni gigi ni. Ni gigi kapak. Ni lingkungan dalam mulut. Ni lidah. Kalau kaedah betul huruf dot, sebelah kiri letakkan atas ni. Dot. Dot. Kalau gigi palsu takut tercabut. Fok dot. Takut kalau gigi palsu tercabut, terpetik-petik kan. Dot. Kaedah dia gitu. Saya belajar dengan 2-3 orang guru saya. Belah kiri, belah kanan tak boleh ke Ustaz? Belah kanan Nabi je kata dia. Tapi kalau dah kanan dia yang mau je, buat je belah kanan kata dia. Sini. Tapi kalau tak mau juga macam mana? Kalau tak mau juga, kalau tak payah keluar pun bunyinya tepat, tak ada masalah. Dot, dot. Saya tak keluar, dot boleh? Dot, dot. Tapi kaedah ni keluar. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Bergulung lidah.
Tak mau ustaz. Lidah pendek. Lidah pendek. Ada juga orang jenis tu. Kalau kau beritahu, kita biasa kaedah mana, dan kalau bunyi dia memang mirip-mirip sama, tak ada masalah. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu kaedah bacaan surah Al-Fatihah lah. Tapi tak apa tuan-tuan, rasanya kalau buat satu malam je tak jadi juga ya. Nanti insya-Allah kita ulang-ulang, jadi benda ni boleh kita amalkan selalu. Cuma kawan saya pesan dia kata untuk permulaan kalau buat ni tak payah nak berlagu sangat baca Fatihah tu, buat macam biasa je. Nak bagi dapatkan makhraj tepat, kaedah dia sempurna dan bunyi dia tak salah. Nanti dah lama-lama tu try lah ikut mana-mana syekh imam-imam mana-mana tu, kita try lah ikut kata dia. Ataupun buat lagu sendiri. Tak ada masalah. Ya, tu dia kaedah-kaedah dia. Sebab benda ni tak boleh buat satu malam tuan. Kawan saya pun 2 minggu. Saya ni pun jumpa-jumpa je. Jumpa tanya 2-3 orang kan. Kena rajin lah. Tanya betul ke aku baca ni. Kan, orang ni tang ni pula lebihnya, yang ni tang ni tak lebihnya, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita perbaiki yang mana tak betul tu ya. Sebab apa tuan-tuan ya? Tafsir itu baru tentang bacaan. Bila kita korek lagi, kita akan nampak tafsiran dia. Tafsir ni macam mana tuan-tuan? Tafsir ni ibarat kita duduk tepi laut. Duduk tepi laut, katakan 3 orang duduk tepi laut. Kemudian 3 orang ni dia tengok laut, dia tanya, apa kau dapat dekat dalam laut tu? Orang pertama pun pergi ke laut tu, dia dapat ikan. Orang kedua pula, kau dapat ikan dah. Dia pergi menyelam dalam ni, dia dapat mutiara daripada tiram tu. Aku dapat mutiara tadi. Orang ketiga pergi lagi menyelam. Menyelam dia jumpa petroleum. Tak macam mana jumpa petroleum kat dalam laut tu. Maknanya 3 orang melihat lautan, mereka mendapat sumber rezeki yang berbeza-beza. Begitu juga setiap orang melihat Al-Quran, tak sama penghayatan dan pemahaman mereka melihat Al-Quran tersebut. Ada orang sekadar mampu membacanya. Ada orang yang dia tengok Al-Quran tu, dia minat sangat dengan surah Tabat yada Abi Lahab wa ta'ala. Aku minat sangat surah tu sebab aku faham maknanya. Ada orang macam tu. Ada orang lain, dia minat tentang lagu taranum bacaan Al-Quran tersebut. Bermakna Al-Quran yang satu ini, namun begitu setiap orang mendapat perbezaan ilmu mengikut apa yang mereka cenderung. Jadi di sini kita mengharapkan daripada tafsiran Al-Quran ini tuan-tuan ya, kisah tentang umat-umat terdahulu, kisah tentang hari kiamat, kisah tentang kejadian alam ini, kisah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang kita boleh ambil pedoman daripadanya ialah tuan-tuan, kita cuba letakkan, seandainya kita baca tentang umat terdahulu, tentang kisah para nabi terdahulu, kita baca ianya, maka janganlah sesekali kita membuat Al-Quran itu seperti buku cerita, seperti buku teks sekolah sahaja. Tetapi jadikanlah apa yang berlaku pada orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, kita cuba letakkan diri kita. Bila mana kita merasai keperitan hidup, kita ingat Nabi SAW pernah susah juga dulu kan? Mengapa tidak aku merasai seperti mana dia? Ingat ayat Al-Quran tersebut. Ini menjadikan pembimbing kita, memberi semangat kepada kita. Nabi dulu pun susah tapi dia boleh berjaya ke akhirnya ya? Ataupun kita rasa seronok sangat, gembira dengan rezeki yang Allah berikan, teringat ayat Al-Quran lagi ya? Maka rezeki yang digunakan itu, agih-agihkanlah tempat yang terbaik untuk kamu. Kita ingat, bermakna di sini, ini bila kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman untuk kita, maka wajarlah Allah mengatakan Al-Quran ini mukjizat kekal sampai akhir zaman, tidak terbatas pada waktu dan masa, kerana ianya sesuai pada sesiapa saja, pada waktu bila mana pun, kerana ia memberikan pedoman, petunjuk, hidayah kepada orang yang mengikutnya. Tetapi seandainya kita menjadikan Al-Quran semata-mata buku cerita, perhiasan, waktu nak kahwin, inilah antara yang terbaik sekali. Beli yang besar, yang ada tafsir semua, baca ni dak ke, berhabuk kat atas almari. Tak syok lah itu ya. Maknanya jadikanlah ianya sebagai pedoman untuk kita ya.
Sebab apa tuan-tuan? Allah menyebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa maknanya tuan-tuan? Ya, wa qala ar-rasul, dan telah berkata para rasul, utusan ini mengatakan apa? Ya rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya akan ada daripada kalangan kaumku, ittakhadhu, akan ambil Quran ini, apa dia? Hadzal Quran mahjura, akan ambil Quran ini mahjura, mengikut apa yang mereka inginkan. Bila dibuka dan dibedah dalam tafsir ayat, apa maksud ayat ini tuan-tuan? Maknanya ialah akan ada pada suatu zaman nanti yang mana orang Islam ini akan menggunakan Al-Quran ini mengikut apa yang mereka rasa sesuai, mereka amalkan. Yang rasa tak berapa kena, mereka tinggalkan. Akan ada golongan tersebut, sebahagian ambil, sebahagian tinggal. Agak-agak dah sampai ke belum zaman tu tuan-tuan? Dah sampai dah tuan-tuan. Jadi ini perhatian, dan kita perlu berhati-hatilah ya, dengan perkara tersebut. Dan bila dibuka lagi kitab tafsiran tersebut, ulama telah membahagikan kepada 3 peringkat golongan. Yang pertamanya hajrul qiraah, keduanya hajrul fahmi, yang ketiga hajrul amal. Hajrul qiraah, orang yang mengenepikan untuk membaca Al-Quran. Hajrul fahmi, orang yang mengenepikan untuk memahami Al-Quran. Hajarul amal ialah orang yang mengenepikan untuk beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Jadi kita akan sentuhkan 3 ni pada malam ni tuan-tuan, agar mudah-mudahan ianya mampu menjadi satu sandaran untuk kita, agar kita tidak tergolong daripada golongan-golongan sebegini, mudah-mudahan insya-Allah ya. Hajrul qiraah ya, orang-orang yang mengenepikan membaca Al-Quran. Tuan-tuan, orang-orang ni macam mana agak-agak? Agak-agak lah kalau kita cek lah ya. Ni bukan nak kata orang lah, kata diri kita lah juga ya. Bangun pagi, apa yang kita cek dulu tuan-tuan? Ya, apa yang kita cek dulu? Confirm handphone ya. Ada tak berita ni? Cek. Kalau pakcik macam mana pakcik? Pakcik tak TV kot ya, TV. Handphone saya picit-picit ni Ustaz. Tak apalah, picit-picit tak dapat nak buat apa kan. Ya, mana satu? Ataupun pagi-pagi bangun tidur, kita cek Al-Quran dulu. Bangun, Allah, mana Quran ni? Allah, lama tak jumpa Quran, rindu tu. Kalau jumpa orang tu kiamat tuan-tuan ya. Tak pernah lagi jumpa orang macam tu Mana Quran? Marah bini kita, "Yang, mana Quran? Ada bawah laci tu. Awak ni letak kata-kata." Dah gaduhan. Kalau gaduh pasal Quran tak apa. Ni, yang handphone. Bawah laci tu, pasal apa tak charge? Kita marah dia kan, pasal apa tak charge kan? Pasal handphone ni gaduh Jadi kita nak cari orang yang mencari Al-Quran ni mencari Al-Quran. Bermakna kalau sehari tak jumpa Al-Quran, rasa gelisah. Sehari tak baca Al-Quran, rasa tak kena. Maknanya kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni tuan-tuan, walaupun kita hebat masa kecil, khatam 5-6 kali, tapi kalau 10 tahun tinggal tuan-tuan, merangkak balik baca tuan-tuan, alham tu pun tak jadi ya. Kita kadang-kadang marah dengan Tok Imam ni lambat, tak sedap baca. Kita pun ke depan ya. Al-Fatihah memang A, lepas tu baca Qul huwallahu ahad. Nak belagak Qul huwallahu ahad Allahus samad, tapi sebab dia belagak, dia lupa ayat ketiga. Ada orang macam tu, Allah tarik ilmu kejap, belagak sangat kau ya. Ni sebab lupa, tak ulang. Jadi kita nak sentiasa ulang benda ni tuan-tuan. Bapak saya lah contohnya. Bapak saya ni memang dia ngaji lah masa kecil kan, tapi waktu anak nak membesar ni, dia jarang baca Quran sebab dia sibuk sangat kan. Tapi nak jadikan cerita lah, dalam keluarga saya seorang je masuk sekolah agama. Saya bongsu masuk sekolah agama. Jadi bila kita balik, kita terbiasa dengan suasana sekolah agama pakai kopiah. Bapak saya tak pakai kopiah jadi bila jalan terus intan, kita pakai kopiah ni bukan sebab alim ke apa, sebab terbiasa terbiasa. Bapak saya pun pergilah kedai Hamid. Dulu kedai Hamid, kedai Kaya Hamid, cari kopiah, pakai kopiah
Nampaklah perubahan sikit. Lepas tu, tak lama lepas tu, dia ngaji Quran. Memang teruk, dia mula ngaji. Tapi yang saya tengok istiqamah. Tiap-tiap pagi sebelum dia pergi bendang, dia akan baca. Tak habis pun satu muka surat. Dia baca 2-3 baris je. Lepas tu cukup, macam kita balik cuti kan, cuti sekali-sekala, cukup setahun pun saya cek, oi, dah lancar dah bacaan dia. Sebab hari-hari dia ulang. Tu dia. Jadi bermakna di sini, benda ni bukanlah kalau hari ni merangkak, esok lagi merangkak, esok lagi dia elok-elok. Dan sesungguhnya tuan-tuan, bacaan mereka yang bersusah payah untuk membaca Al-Quran, pahala mereka melebihi daripada mereka yang membaca lancar. Sebab orang yang baca merangkak ni, Allah nilai dari sudut usaha mereka, kesusahan mereka, masa mereka. Orang yang baca lancar ni, dia boleh target 5 minit dia baca 2 muka surat dah. Dia boleh target. Orang yang baca merangkak ni 5 minit ni, berapa baris berapa baris kata dia. Tu dia ya. Jadi di situlah ya, di antaranya kelebihannya. Dan pernah berlaku salah seorang sahabat tabi'in ya, lepas zaman sahabat, para sahabat mati, kemudian para tabi'in. Para tabi'in ni, seorang sahabat bernama Sa'id bin Musayyib. Apa kehebatan dia tuan-tuan? Dia ni adalah salah seorang tabi'in yang hebat, yang mana dia melazimkan diri dia sentiasa bawa naskah Al-Quran ni mata-kata bagaimana pun, dan dia baca dia baca Al-Quran tu. Dan salah satu daripada apa orang panggil amalan dia lah, perangai dia ni, dia suka selit duit celah helaian Quran ni. Jadi dompet di satu hari tu dia jalan-jalan kat pekan. Lepas tu masuk waktu solat, dia pergi sembahyang. Masa tengah sembahyang tu, pencuri nampak Sa'id ni tengah solat. Dan dia tahu kalau Sa'id solat ni mesti letak kat mana-mana Quran dia. Memang ada Quran dia dekat-dekat dengan dia tu. Dan dia tahu dalam Quran tu ada duit. Jadi pencuri ni ambil Quran dia sekali, nak ambil duit tu, pergi buat lari. Nak jadikan cerita Sa'id bin Musayyib ni sempat habiskan solat dia kejar pencuri tu. Kejar punya ya, dapat tangkap pencuri tu tuan. Dapat pegang tengkuk dia, pencuri tu kata, "Maaf tuan, lepas ni saya tak akan curi lagi dah tuan. Saya minta maaf." Saya kata, "Aku tak marah," kata dia. "Bawa sini Quran." Dia ambil Quran dia tuan, dia ambil duit kau ambil, Quran aku tak. Macam tu tuan. Itu orang yang mana sayang dengan Al-Quran. Jadi kalau kita nak menyelamilah sifat dan perangai yang ada pada Sa'id bin Musayyib tu lah. Contoh tengah dengar kuliah saya ni tuan-tuan, tengah syok dengar ni, tiba-tiba ada motor sebiji bunyi kat luar. Kita tengok, motor aku. Kita pun kerja dapat kat simpang tu. Dapat tangkap tuan-tuan. Dapat tangkap, pegang tengkuk pencuri tu, minta maaf tuan-tuan, jangan marah tuan. Aku tak marah. Aku nak ambil Quran dalam raga, motor ambil. Boleh kan? Itu tak sihat nama tu. Tapi nak cerita sayangnya dia dengan Al-Quran tersebut. Kalau kita buat pelik tuan-tuan tu dia. Baik. Itu Sa'id bin Musayyib. Dan di antara benda yang sunnah Nabi suka lakukan ada banyak, di antaranya 7 lah tahajud, solat tahajud, solat solat sunat subuh, solat sunat sebelum subuh tu. Kemudiannya sentiasa berwuduk, sentiasa beristighfar, bersedekah, bersolat duha. Dan yang ketujuh, membaca Al-Quran, terutamanya sebelum masuk waktu subuh. Itulah yang paling terbaik sekali amalan yang Nabi suka lakukan, membaca Al-Quran ini. Tapi kalau kita tak mampu nak bangun awal, nak sembahyang subuh pula, lepas tu tak apalah, sekurang-kurangnya untuk permulaan itu adalah kita membaca Al-Quran ini. Seandainya kita tidak mampu mengenal Al-Quran tuan-tuan, ingatlah, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran wajib, fardu ain wajib, membacanya sunat. Bacanya sunat tuan-tuan, belajarnya wajib. Seandainya kita tidak mampu, maka kesempatan umur yang Allah berikan ni, cubalah belajar. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan pelajar. Bila mana kita mati, insya-Allah kita mati sebagai seorang pelajar. Ini adalah di antara golongan-golongan yang mendapat syahid kecil, ya. Bila kita sentiasa inginkan belajar tersebut. Ini pesan daripada salah seorang guru saya lah, ya. Kalau tak mampu nak buat semua, sekurang-kurangnya kita hadir majlis ilmu, meletakkan diri kita sebagai seorang pelajar, agar kita bila mati pun suatu ketika nanti
mendapat title sebagai seorang pelajar itu mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hajrul qiraah dah, hajrul fahmi. Hajrul fahmi orang-orang yang mengenepikan untuk memahami Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan. Ya. Sebenarnya Al-Quran ini bukan semata-mata dibaca dan dilagukan semata-mata, ya. Tetapi Al-Quran ini bila kita baca, sebenarnya antara yang penting sekali, kita dapat syafaat dekat akhirat nanti. Ada hadis yang disampaikan daripada Abu Umamah mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai mencari sahabatnya, ashabi. Ya, siapakah sahabat-sahabat Al-Quran ni? Orang yang mana membacanya, kemudian mentadbir dirinya dengan Al-Quran, mampu mengawal dirinya dengan Al-Quran. Inilah orang yang dinamakan sahabat Al-Quran. Maknanya dia bukan baca sahaja, tetapi dia beramal dengan Al-Quran tersebut. Tuan-tuan, kita biasa dengar hafiz Al-Quran. Hafiz ni maknanya apa, tuan-tuan? Hafal kan? Tetapi kalau dalam bahasa Arab, hafiz tersebut bermakna memelihara. Jadi kita sampaikan hafiz Al-Quran itu pada tahap optimum sekali. Menjaga Al-Quran ini bukan semata hafal ayatnya, tetapi terjemahannya dan juga penghayatannya sampai dalam jiwa kita. Itu yang paling optimum, yang paling tinggi sekali, ya, agar mendapat syafaat dekat akhirat nanti. Ya, antara syafaatnya syafaat Al-Quran, syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang mampu membantu kita di akhirat nanti, ya, syafaat tersebut. Ya, maka inilah di antara perkara yang dipenting dan dititik beratkan. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita faham Al-Quran ni memang seronok, tuan-tuan. Kita dengar apa, pertandingan tilawah Al-Quran yang baru ni baru buat dekat Dewan Kampung Rajahan, ya. Kita sedapnya dibaca kan. Inna azabun alim. Kita sedap betul orang tu baca. Kau faham tak makna dia? Aku tak faham. Maknanya sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Kau kata sedap. No, memang berat tu, ya. Tu, kita main angguk je. Main angguk. Jadi sekurang-kurangnya bila kita faham, rasa Allah, takutnya azab Allah. Sampai rasa tersebut. Sebab, tuan-tuan, ya, ada satu kisah lah dalam kisah seniman Allahyarham P.Ramlee, ya, kisah seniman Bujang Lapuk. Bukan, pendekar Bujang Lapuk. Pendekar Bujang Lapuk pada babak Cikgu Ros, lakonan Ros Yatimah. Kenal apa cik? Cikgu Ros. Akan tak kenal. Cikgu Ros, Cikgu Ros yang merajuk dengan 3 orang Bujang Lapuk ni. Bujang Lapuk ni minta maaf, ya, masa tengah-tengah nyanyi maafkan kami tu, sampai surat bawah pintu. Cerita ni disampaikan sendiri oleh arwah Allahyarham Pak Ajis. Dia kata babak ni menyindir orang baca Quran. Macam mana tu, kata dia kan. Jadi dia kata kalau kita soroti lah kisah dia, lebih kurang macam ni lah, ya. Ajis pergi dekat pintu, dia kata, "Weh, ada surat." Dia pun baca. Kau baca, Ajis? Ajis pun baca. Sekali syair dah, kata dia. Al-kisah tayyib, kata dia. Al-kisah, maka tersebutlah kisah sang kancil datang beramai-ramai berjumpa dengan Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan? Entah, kata dia. Tu pertama. Lepas tu Ramli kata apa? Engkau ni berasah, kata dia kan. Aku baca. Lepas tu Ramli pun baca. Ramli baca daripada jauh dekat ke depan, ke belakang, berpusing-pusing kertas tu. Dia kata kecil lah, teropong pun tak ada, dia kata tak nampak. Lepas tu Sudin pula ambil. Sudin pun belik-belik, pusing-pusing. Dia kata sekali tulis Arab dah. Tulis Arab, kata dia. Baca. Dia pun baca. Wal fadang fasiru ta'adaul pokok kayu wil panasu teriqok, kata dia. Apa kok tu, kata dia? Padang pasir, tak ada pokok kayu panas terik, kata dia. Terus wal kurma, apa kurma dah? Wal kurma buka puasuru kehabisanul lazi, kata dia. Apa tu? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Angguk je 2 ekor tu.
Lepas tu sambung lagi. Ku pandang kiri kanan ni, tumpuk-tumpuk, saki baki, tai unta, kata dia. Oh. Apa tai unta pula ni, kata Ramli. Kita tiga-tiga tak pandai baca dah. Last sekali siapa? Ani yang baca. Ini yang baca daripada surat yang disampaikan tersebut. Jadi bila tengok balik, sebenarnya ada 3 golongan daripada kisah ni, ya. Pertama, golongan pertama yang tak berbunyi langsung seperti Ramli, kan, terpusing, tak jumpa pangkainya. Last sekali dia kata, aku tak nampak, kata dia. Maknanya ada golongan yang mana tidak mampu membaca Al-Quran, buta huruf, tak kenal huruf, tuan-tuan, ya, tak kenal huruf. Jadi golongan seperti begini cukuplah amat kesianlah pada mereka, ya. Kalau ada peluang belajarlah, ya. Kalau segan, jumpalah secara bersemuka seorang-seorang, ya. Nak ajar ramai-ramai macam ni memang segan, tuan-tuan. Jumpa one by one, tanya, ya, aku tak pandai baca, ya. Sebab saya pernah jumpa, tuan-tuan, seorang anak baru saja kematian ayahnya, minta orang surau bacakan Yasin. Dia berada sama dalam surau tu, tak mampu nak baca Yasin kepada ayahnya, ya. Dia diam je, ya. Kesian, Allah Akbar. Jadi mudah-mudahanlah, seandainya kita sebagai seorang ayah, ya, didiklah dengan amanah yang Allah berikan itu, buat anak-anak kita mampu mengenal huruf-huruf Al-Quran tersebut. Sebab itulah, ya, bekalan kita bila dah tak ada, ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh ni, ya, itu dia, ya. Yang keduanya, ya, golongan apa? Golongan yang mana lagu je lebih tapi dia tak faham. Seperti siapa? Aziz Al-Kisah, lagu je lebih. Yang 2 ekor tadi tayyib, dia kata. Yang ni pun takut juga, tuan-tuan. Bila jumpa orang pandai berlagu, pandai, dia ni syekh yang besar ni, tapi dia ulas ayat tersebut tak kena pada tempatnya, kita pun tayyib, ustaz best. Itu takut, tuan-tuan, ya. So kawan-kawan, bila kita ada asas, mudah-mudahan kita dapat bezakan yang mana betul, yang mana salah. Dan yang ketiga ialah golongan yang mana bacaan hebat tapi dia tak faham, seperti mana berlaku pada Sudin ni, ya. Dia main belasah je, dan akhirnya orang yang membacanya bermasalah, orang yang mendengarnya pun bermasalah. Jadi kita elakkanlah daripada tergolong daripada golongan sebegini, ya, 3 golongan ni. Inilah kisah memerli orang yang membaca Al-Quran daripada kisah pendekar bujang lapuk tersebut. Tuan-tuan, saya juga dalam tahun lepas, dalam bulan 4, ada buat tengok dalam TV Al-Hijrah, salah seorang Profesor Muhammad Kamil, ya. Umur dia masa tu 41 tahun, dan dia ada mengeluarkan sebuah buku Travelog Haji. Apa yang terkandung dalam Travelog Haji itu ialah dia menceritakan masalah dia. Dia ni sampai umur 40 tahun dia tak boleh membaca Al-Quran, dia tak pandai baca. Semayang dia buat, tapi apa yang dia hafal masa kecil dulu. Jadi dia segan. Isteri boleh baca Quran, anak boleh baca Quran, hingga kan dia kata, aku ada pangkat profesor, tapi di sisi Allah aku tak ada apa-apa, ya. Sampailah satu ketika, tuan-tuan, dia ada masalah satu je. Mentua dia sentiasa buat majlis tahlil dan yasin dekat rumah setiap bulan, dan dia kena datang. Jadi setiap kali datang rumah mentua, dia kena berlakon, tuan-tuan, ya. Dia kena berlakon, dan dia akan duduk dalam halaqah ramai-ramai ambil yasin, dan dia akan pastikan yasin yang dia pegang ni brand dia sama dengan orang kiri kanan. Bila orang silap, dia akan silap. Nasib baik kata balik kantoi. Ya? Dia akan pastikan. Yang dia hafal 2 ayat je, Yasin wal Quranil Hakim. Mulut dia akan menguit-nguit sampailah 15 minit baca Yasin. Kemudian macam biasalah, dia makan macam biasa. Tapi benda ini berlalu hampir berbelas tahun, berbelas tahun. Akhirnya nak jadikan cerita, tuan-tuan, satu hari tu bapa mentua dia minta dia jadi imam solat yang kena baca kuat. Jadi dia tak pandai nak baca. Macam mana ni? Dia berperang dengan jiwa dia, nak mengaku ke nak diam je. Kan kalau jadi imam kan silap kan, malu tu dia. Last kali dia cakap dengan bapa mentua dia, ayah, kata dia, saya tak pandai baca Quran, saya tak boleh jadi imam tu. Tak apa. Agak-agak ayah dia kata apa? Ayah dia tak marah dia, tuan-tuan. Tak apa, ada masa lagi belajar, ya. Dari situlah dia berazam untuk membaca dan belajar Al-Quran. Jadi dia start cari guru.
panggil datang rumah belajar baca Al-Quran. Sampailah dia nak hampir-hampir khatam tersebut, dia pergi dekat Masjidil Haram dekat Mekah. Dia hajat dia nak khatam kat sana lah. Masa dia pergi kat sana, sebelum khatam tu, dia kata dalam diri dia, takkanlah aku nak baca Quran semata-mata tanpa faham kandungan dia. Jadi dia ambil masa 3 hari, habis dia baca tafsiran Al-Quran tersebut. 3 hari tuan-tuan. Memang dia bersungguh-sungguh. Kemudian dia mengkhatam Al-Quran tersebut dengan air mata, sebab begitu nikmatnya mengkhatamkan Al-Quran tersebut setelah 40 tahun penantian, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya, 40 tahun. Jadi inilah kisah tentang Profesor Muhammad Kamil. Selagi ada kemahuan, kita kena cari jalan. Sebab apa? Dia rasa aku dah 40 tahun ni, kawan-kawan ada yang sakit, ada yang dah meninggal. Kalau aku mati nanti, apa yang aku nak manfaatkan pahala ni untuk umat ni? Jadi dia fikirkan benda tu. Akhirnya dia ambil kesempatan dengan kelemahan yang dia ada ni untuk membaca Al-Quran. Subhanallah, setelah dia membuat demikian, dia buat buku, orang panggil dia ceramah mata-rata atas dasar kesedaran tersebut, tuan-tuan. Ya. Yang terakhir, hajarul amal. Orang yang mengenepikan beramal dengan Al-Quran. Bila tak mampu baca, bila tak mampu faham Al-Quran, bagaimana mungkin dia nak beramal? Memang kita memang beramal, tuan-tuan. Kita bersedekah, kita bersolat, tetapi dengan membuat amalan ada sandaran ayat Al-Quran, itu lebih mengasyikkan dalam amalan kita. Ya, kita sedekah. Sedekah orang yang faham tentang ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu atas nama ketakwaan, janganlah kamu bertolong-menolong atas benda maksiat. Kamu sedekah untuk kebaikan. Subhanallah, rasa kegerunan jiwa dan hati tersebut bila bersedekah. Bila kita bersedekah pula, kita tidak akan sedekah sedikit. Kita yakin dengan janji Allah, sebab termaktub di dalam Al-Quran. Tetapi seandainya kita sekadar bersedekah tanpa melahirkan rasa tersebut, tak ada masalah. Tetapi bila ada rasa tersebut, insya-Allah perasaan itu berpanjangan. Mudah-mudahan menjadikan kita hamba yang bertakwa, yang boleh mengingatkan kita setiap langkah kita, setiap nafas kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, bila kita beramal dengan Al-Quran ini, kita bukan semata-mata membaca Al-Quran yang padanya ada 6,236 ayat, ada 114 surah, ada 60 hizib, 30 juzuk dan satu mushaf Al-Quran tersebut semata-mata. Tetapi Al-Quran ini adalah Al-Quran yang mempunyai 1001 mukjizat, hikmah kepada mereka yang memahaminya dan cuba untuk mencari jalan-jalan ke arah kebaikan. Maka Al-Quran ini cukup manfaat buat orang yang mencarinya. Ibarat orang yang melihat lautan, orang yang ketiga lebih beruntung sebab dia menggali lebih dalam lagi. Mereka yang menggali lebih dalam lagi untuk mempelajari Al-Quran, pasti ada keuntungan buat sisinya yang Allah berikan untuk dirinya, tak di dunia, akhirat nanti pasti, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersamanya. Apatah lagi untuk diri saya yang lemah ini, tuan-tuan. Saya pergi kuliah ni sebenarnya ilmu tak banyak, tapi saya cabar diri saya. Kalau tak pergi kuliah, aku tinggal kitab sebenarnya. Kitab-kitab ni aku akan tinggal. Jadi sekurang-kurangnya bila orang pergi kuliah ni, nak tak nak lepas asar kena buka, tuan-tuan. Tidak habis merepek saya hari ni. Ya, kita kena buka. Jadi kalau saya kena buka, tuan-tuan kena buka juga, tuan-tuan, ya. Jadi sama-sama berusaha untuk mendapat mardatillah, menjadi hamba yang soleh, yang mendapat keberkatan dan keredaan. Allah beri keselamatan untuk kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dan orang yang kita sayang, mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi apa yang saya sampaikan ini agar mendapat manfaat kita bersama. Andai ada kesilapan, ya, pakcik makcik, ibu ayah sekalian, saya mohon keampunan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk tersebut datang daripada kelemahan diri saya sendiri atas kekurangan persediaan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu